Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, seramai 40 kanak-kanak di negeri ini menerima anugerah taraf kewarganegaraan Malaysia secara rasmi selaras dengan Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan pada Khamis. Penyerahan taraf kewarganegaraan itu telah disempurnakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang turut dihadiri oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Semasa berucap dalam majlis berkenaan, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, taraf kewarganegaraan Malaysia merupakan satu anugerah tertinggi yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada seseorang. Memang menjadi tugas besar untuk sebuah kerajaan yang bertanggungjawab bagi menyelesaikan pelbagai isu rakyat, dan dalam kepelbagaian dan bertimbulnya isu atau masalah rakyat ada satu komponen yang sangat penting, iaitu hal warga negara. Satu anugerah tertinggi yang datang dengan tanggungjawab dan pertanggungjawaban. Seorang warga negara, dia ada tanggungjawab terhadap negara, ketaatan, kepatuhan terhadap undang-undang, berusaha memberi sumbangan sedaya mungkin kepada negara. Negara juga ada tanggungjawab ke atas warganya, melindungi dari segi keselamatan, memberikan dia hak untuk mendapat pendidikan, kesihatan, dan menjadi warga yang bermaruah dalam sebuah negara kesatuan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan kepada ibu bapa penerima surat kelulusan kewarganegaraan itu untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sepatutnya. Pesan saya kepada mereka, ibu bapa, pastikan pendidikan yang baik kepada anak-anak ini yang telah kita berikan kelulusan surat kewarganegaraan. Biar mereka tinggal dalam sebuah negara yang mereka tahu mengambil berat tentang mereka, dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga ini adalah menentukan dan memberi bantuan sedapat mungkin supaya yang mendapat status warga negara ini mampu bersaing dengan yang lain. Sementara itu, dalam sidang media pula, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan KDN dan Kerajaan Sarawak melalui KPWK telah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengurus, meneliti, memproses status kewarganegaraan melalui kes-kes yang diangkat permohonannya oleh KPWK. Beliau berkata bermula dengan penubuhan jawatan kuasa itu, proses untuk menguruskan warga negara itu bermula. Ini diberi di bawah peruntukan 15A Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan perkara 15A ini memperuntukkan bahawa Kerajaan Persekutuan yang Malaysia boleh dalam keadaan-keadaan yang khusus memberikan status warga negara kepada mereka yang berumur 21 tahun. Jadi yang kita bagi tadi ada yang berupa anak angkat, ada yang berupa anak-anak di bawah jagaan jabatan pusat kebajikan, ada yang terdiri anak-anak yang lahir di luar daripada ikatan perkahwinan yang sah. Jadi kita memproses batch by batch. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan menyasarkan untuk menyelesaikan sebanyak 10,000 permohonan kewarganegaraan di seluruh negara menjelang Jun tahun ini. Datuk Seri Saifuddin memberitahu kementeriannya ingin menyelesaikan permohonan tersebut agar pemohon tidak perlu menunggu lebih lama. Untuk tahun ini, sasaran saya adalah menyelesaikan, memberi keputusan terhadap surat-surat 10 ini. Itu di peringkat nasional. Jadi, mereka ini akan kita buat keputusan berasaskan 15A, 15.2, perkara 16, 19 atau 30. Ini semua peruntukan perlembagaan bersabit dengan warga negara. Tapi dalam kes jawatan kuasa bersama KDN dan Portfolio Datuk Seri Fatimah ini,
Ini khusus permohonan dari negeri Sarawak. Dengan adanya jawatankuasa ini, keputusan kita menjadi lebih cepat. Kerana Datuk Fatimah membantu mempermudahkan dari segi proses permohonan. Sebab kadang-kadang pemohon dia tak tahu apa syaratnya. Kita pun tak tahu apa latar belakangnya. Jadi siapa yang lebih mengetahui tentang permohonan dari Sarawak melainkan menteri dia. Jadi itu memudahkan kementerian dalam sebab itu kami berani meletakkan target untuk permohonan yang setakat sedia ada. Kami set by Jun. Kami mesti memutamatkan keputusan. Tambah Datuk Seri Saifuddin, sejak penubuhan jawatankuasa ini pada Januari 2023, 946 permohonan telah diterima dan sebanyak 146 permohonan telah diselesaikan. Untuk rekod jumlah keseluruhan permohonan kewarganegaraan Malaysia dari tahun 2015 hingga 2023 adalah sebanyak 152,000. Sementara itu, beliau memaklumkan sebuah pusat transit untuk menempatkan mereka yang terlibat dalam kes pemerdagangan manusia akan dibuka di Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC Kuching. Tegas beliau, melalui pusat transit itu, mangsa pemerdagangan manusia boleh ditempatkan sementara menunggu prosiding mahkamah. Untuk orang yang dijumpai dan diselamatkan di bawah Akta Atib Som ni, Akta Anti Pemerdagangan Orang ni, sebelum mereka mendapat perintah pelindungan interim dan sebelum mereka dihantar ke rumah pelindungan sama ada di Sabah atau di Semenanjung, sambil mereka melalui prosedur mahkamah, dan ataupun mereka akan melalui misalnya proses kita panggil repatriasi atau penghantaran pulang ke negara asal. Jadi kita perlu satu premis yang membolehkan khusus untuk orang yang diperdagangkan ini kita tempatkan. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan ke CSSC Kuching pada Khamis. Tambah Datuk Seri Saifuddin, buat masa ini negara berada di tahap 3 dalam laporan tahunan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai perdagangan orang 2022 dan ia bukanlah satu perkara baik. Laporan selanjutnya, penampilan sulung Pavilion Sarawak di pameran perdagangan pelancongan terbesar dunia iaitu International Tourism Bourse ITB Berlin baru-baru ini mengukuh dan menonjolkan lagi nama Sarawak di pasaran Eropah. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Pavilion Sarawak telah mencerminkan kepelbagaian di Bumi Kenyalang dan secara tidak langsung menjadikan Sarawak sebagai salah satu lokasi eko pelancongan terkemuka dan pilihan di rantau ASEAN. Ujarnya Sarawak juga bertuah kerana mendapat sokongan dan kerjasama daripada Authentic Borneo Tours, Borneo Adventure, Business Events Sarawak, Sarawak Convention Bureau, CPH Travel Agency Sarawak, Red Town Travel, Happy Trails, Borneo Tours, Hemisfera Hospitality, para desa Borneo termasuk Smart Leisure and Travels dalam meningkatkan keterlihatan Sarawak di mata global. Beliau berkata demikian semasa menghadiri penganjuran hari pertama ITB Berlin sekaligus menyempurnakan majlis pelancaran video destinasi baru Sarawak Now More Than Ever di Berlin baru-baru ini. Dalam majlis itu, Datuk Seri Karim juga telah menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Pelancongan Sarawak STB dan Tichler Raison AG sebagai usaha kerjasama untuk meningkatkan keterlihatan Sarawak ke arah menjadi destinasi pilihan di kalangan rakyat Jerman dan pasaran Eropah. Laporan selanjutnya, Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Rizwan Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Soraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berkenan menyempurnakan Majlis Penutupan Kebangsaan Guild 2023 di Hotel Waterfront Kuching pada Khamis. Majlis Kebangsaan Guild 2023 dengan kerjasama Persatuan Pandu Puteri Malaysia merupakan mesyuarat bagi para pemimpin dan para ahli travel Guild dari seluruh Malaysia.
Di samping itu, majlis itu bertujuan bagi meningkatkan mutu penyertaan dan pelibatan mereka dalam membantu dan memberi nilai tambah kepada perjalanan aktiviti persatuan di seluruh negara. Menurut Datuk Dayang Morliah, para peserta berpeluang menambah ilmu selain mengeratkan tali silaturahim dan bertukar pengalaman serta buah fikiran. Dengan kehadiran Duli Yang Amat Mulia Tuanku adalah diharapkan semangat berpasukan dalam kalangan ahli-ahli pandu puteri, terutamanya Travel Guild, akan dapat dipertingkat dan dipereratkan demi kemajuan persatuan yang kita cintai ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Jaya Devi, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, kerana telah memilih Sarawak sebagai tuan rumah Majlis Kebangsaan Guild 2023. Saya difahamkan bahawa ini merupakan kali pertama majlis ini diadakan di luar Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beberapa program turut dianjurkan untuk memberi manfaat kepada peserta, antaranya sesi kesukarelawanan, ceramah sakit mental dan depresi, serta lawatan ke Muzium Budaya Borneo. Beralih ke perkembangan lain, sebuah tapak permainan usang di Pasar Besar Krokop di Miri akan diubah suai menjadi tempat parkir kereta dan motosikal satu arah. Perkara itu diumumkan oleh Datuk Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, setelah mendengar keluhan orang ramai. Tempat parkir yang dijangka mampu memuatkan lebih 60 kenderaan dan mempunyai sistem peparitan yang sistematik bagi mengelakkan banjir. Penyelesaian projek ini akan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, masalah kekurangan tempat parkir kereta dan parkir sembarangan serta keselamatan pejalan kaki di pasar tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.